Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terlebih dahulu saya memohon maaflah kepada rakan-rakan kerana mencuri masa sedikit. Maklumlah. Maklumlah. Banyak juga ya untuk dipersiapkan berkenaan dengan HH1 ini. Saya tidak berapa berminat untuk menjalankan muzakarah secara sekerat jalan ataupun saja-saja. Jadi bahan-bahan tu perlulah saya sediakan. Di samping itu dia berperang dengan situasi rutin harian. Banyak lagi perkara lain yang nak diuruskan ya. Tapi tak apa. Goti ini satu pengorbanan. Yang mana apabila kita telah mulakan sesuatu perkara itu, kita perlu jalankan dia sebaik yang mungkin. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kita cuba istiqamah. Istiqamah ni berterusan lah. Walaupun kita ambil masa yang sekejap ke, masa yang lama ke, tetapi kita jalankan juga secara berkala lah, mengikut jadual. Inilah yang dikatakan istiqamah. Okey, baiklah rakan-rakan. Pada malam ini kita sambung tentang pengenalan HH1 yang hari semalam tu kita terhenti disebabkan masa kita tidak menyebelahi. So pada malam ini kita sambung bahagian untuk sifat-sifat HH1 exit port. Yang mana telah sedia maklum semalam tu pada 19 November semalam kita telah pun muzakarahkan tentang sifat-sifat HH1 port yang dalam port hari semalam. So hari ini kita pergilah ke selanjutnya lah untuk H1 exit port. Bagi rakan-rakan yang baru, saya ulangkan lagi segala bahan-bahan muzakarah daripada bab 1 dahulu bolehlah kita dapatkan di forum academytbst.com. Kemudian selebihnya boleh juga didapatkan di FB, Facebook untuk Goti 2. Mohon dengan Abang Z dalam grup Goti muzakarah untuk Goti 2. Kemudian ada satu lagi dalam Facebook fan page untuk academytbst.com. Boleh dapatkan juga di situ. Bagi bahan-bahan selebihnya untuk ulang kaji, boleh juga dapatkan daripada Facebook juga. Facebook untuk grup melukis daripada Abang Margono MW. Daripada situ banyak juga bahan-bahan
Dan ada lagi bahan-bahan yang lebih banyak pada Google Drive. Google Drive Mas Hilal. Begitu. Begitulah. Banyak jugalah dapatan-dapatan daripada pembelajaran sebelum ini. Begitu. Baik, okey, kita lanjut malam ini HH1 exit port masih lagi dalam pengenalan HH1 semalamnya itu. Kemudian kita akan sentuh lagi, insya-Allah sekiranya sempat masa kita lagi, kita akan sentuh tentang apa bentuk-bentuk putar arah, bentuk-bentuk putar arah untuk market di dalam port, lebih kurang begitulah. Bentuk-bentuk putar arah lebih kepada sifat-sifatnya lah. Jadi kita sebelum tu kita perlu kenal dululah. Hari semalam kita kenal sifat-sifat di dalam port. Okey. Hari ini kita bawakan ke sifat-sifat exit port untuk HH1 ini. Perhati pada gambar pertama yang saya hantarkan itu untuk sifat-sifat HH1 exit port. Lebih kepada kita mengenali lagi HH1 ini. Untuk sifat-sifat HH1 exit port ini, yang pertamanya itu, perhati di situ. Yang pertamanya, dia mempunyai sifat satu hala perjalanan. Bagaimana kita nak kenal sifat satu hala perjalanan itu? Mari kita lihat dulu apa penerangannya, iaitu price bergerak dalam formasi lazim. Sama ada menaik sahaja ataupun menurun sahaja. Begitu. Yang mana cara dia menaik ataupun menurun itu, 2 ataupun 3 candle kecil-kecil perjalanannya. Katakan buy, semua kecil-kecil. Disusuli candle repair, 1 candle ke ataupun 2 candle ke kecil-kecil. Ataupun disusuli dengan laut tenang merata. Yang mana perjalanan dia menaik dan menurun tu, katakan dia menaik je. Dia menaik satu hala, kemudian sehinggalah close pada hari itu, sehingga akhir US tu melebihi high harian semalam. Itu untuk menaik lah. Sekiranya menurun, dia mestilah close pada hari itu di akhir US itu lebih low daripada low harian semalam. Baik, perhati di dalam gambar yang saya hantarkan itu tentang sifat yang pertama ini. Nampak tak 25 September itu yang saya ada tandakan dengan anak panah ke atas dan ada tulisan sifat satu hala perjalanan. Perhatikan, dia exit tu dia exit pada tengah hari 25 September. Okey, dia exit tu, perhati tak yang hari semalamnya tu 24 September. Low dia tu. Low 24 September tu, pada 25 September tu, okey, dia terus keluar, okey. Dan perhati sehingga akhir US 25 September, close pada 25 September itu lebih low daripada low harian semalam. Ini menandakan perjalanan satu hari. Baik, perhati lagi di 1 Oktober. Perhati di 1 Oktober perjalanan satu hala itu. Sekiranya rakan-rakan dapat lihat, di 1 Oktober itu perjalanan satu hala itu sehingga akhir US. Sehingga close akhir US hari ini, katakan hari inilah, katakan hari semasa lah. Close sahaja di akhir US, dia lebih low daripada harian semalam ataupun 2-3 hari lepas. Kerana apa?
Bila kata perjalanan sehala ini, dia exit port. Inilah antara sifat-sifat exit port. Rakan-rakan boleh lihat sifat-sifat exit port di situ ya. Sehingga akhir betul. Contohnya di 1 Oktober itu. Akhir US itu dia terus turun dan sehingga close dia. Nampak tak? Sehingga close sahaja hari 1 Oktober itu. Okey. Kita nampak market ini exit port. Perjalanan sehingga akhir US itu lebih low daripada harian semalam ataupun 2-3 hari lepas lah. Dan kan dia ada penanda aras untuk HH1 high ataupun HH1 low. Seperti mana yang kita belajarkan semalam lah. Begitu. Boleh nampak ya? Okey. Cuba perhati lagi. Baik, perhati pada gambar seterusnya yang saya hantar itu, market pada 10 Oktober 2014. Perhatikan. Nampak tak low yang dia tembus itu. Okey. Dia tembus tu bukan berdasarkan low 9 Oktober. Bukan berdasarkan low 8 Oktober. Tetapi di paling low 7 Oktober. Nampak ya? Jadi dia berdasarkan sehari, 2 hari, 3 hari lepas lah, bergantung kepada pot. Sekira pot itu 5 hari, 5 hari lah kita cari paling high ataupun paling low. Sekiranya pot itu 7 hari, 7 hari lah kita cari paling high ataupun paling low di dalam satu kawasan yang sama. Begitu. Jadi pada 10 Oktober ini perhatikan sehingga close US Open. Maknanya close hari itulah. Close 10 Oktober itu. Untuk membawa ke 13 Oktober itu. Perhati terus sahaja market satu hala perjalanan. Dia tak masuk dah. Begitu. Jadi ini ialah kategori market exit port. Market exit port kategorinya begini. Kita nampak. Cuba perhati yang belakang-belakang tu. Tidak ada. Sehingga akhir US dia, market perjalanan satu hala, exit. Tetapi pada 10 Oktober, sehingga akhir US, close sahaja akhir US, dia tidak masuk semula. Begitu. Ini menunjukkan perjalanan exit port. Okey, baik. Cuba perhati lagi. Perhati lagi pada gambar yang saya hantarkan dalam perjalanan tu. Baik, perhati pada gambar yang saya dah hantar tu. Okey, gambar yang ketiga dalam perjalanan itu. Pada 23 Oktober dia exit. Pada 21 Oktober pun dia exit. Sama, tapi saya tak sempat nak tanda di situ. Sama sahaja. Nampak pot di 21 Oktober itu sub pot, anak pot, iaitu pot kecil di dalam pot yang besar. Nampak pot kecil di dalam pot yang besar ataupun kita panggil pot di dalam pot ataupun kita panggil dia sub pot. Begitu. Jadi pada 21 Oktober, perhati sehingga US Open. Nampak? Sehingga akhir US Open. Price tu cuba nak masuk semula untuk berdasarkan hari semalam. Tetapi tidak dapat masuk semula berdasarkan 20 Oktober. Jadi ini menunjukkan price ini exit pot. Begitu. Baik, perhati lagi. Perhati lagi di 23 Oktober. 23 Oktober itu berdasarkan high dan low dia daripada semalamnya lah 22 Oktober. Jadi kita lihat exit sehingga akhir US. Okey. Nampak tak akhir US 23 Oktober.
close sahaja hari 23 Oktober itu, kita nampak perjalanan menaik itu tidak dapat masuk semula ke 22 Oktober. Jadi ini menunjukkan perjalanan ini satu hala perjalanan. Perjalanan ni exit subport. Dia exit subport, anak port ni dia dia exit port dalam port yang kecil ni. Nampak tak? Dia tertahan semula dekat harga di port yang besar. Begitu. Kerana sifat port ini ada support dan resistance. Sama ada support ataupun resistance lah. Untuk pada 23 Oktober ini, H1 high port besar tu, dia ada resistance. Nampak dia ada resistance lah. Okey, perhati lagi Perhati lagi di 24 Oktober. 24 Oktober itu kita tidak nampak dia exit perjalanan satu hala. Tetapi cuba perhatikan ada gap di pagi 27 Oktober. Gap tu terus besar ke atas. Jadi setelah ditelitikan, apabila dalam keadaan begini, kebetulan garisan high dan low ataupun low HH1 itu berada di gap, sebenarnya market ini exit. Begitu. Jadi perlukan pembentukan port yang baru. Jadi dua condition ini exit dengan bentuk satu hala dan exit dengan gap ini pun ada. Yang saya perhati banyak berulang. Exit dengan gap, jadi lepas gap tu dia buat port yang baru. Begitu. Nanti saya tunjukkan lagi sekiranya ada contoh-contoh yang melibatkan gap ini. Gap ini jarang berlaku. Okey. Yang biasa berlaku ialah bentuk sifat satu hala perjalanan. Tapi bila ada gap ni biasanya dia tidak buat satu hala lah. Hari esoknya, keesokan harinya, hari Isnin tu, dia akan membuat high dan low baru untuk benchmark kepada hari selepasnya. Contohnya pada 27 Oktober tu, dia buat high dan low baru, kita tak tahu lagi dia nak menghala ke mana tu. Okey. Tetapi bila di 28 Oktober baru kita dapat high dan low semalamnya, 27 Oktober untuk benchmark exit ataupun di dalam port. Jadi pada 28 Oktober tu, kita dah dapat high dan low untuk 27 Oktober. Dan perhati sehingga akhir US 27 Oktober, perjalanan market sehala close di atas high semalam. Begitu. Jadi ini adalah sifat market exit port. Begitu. Nampak rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Baik, kita perhati lagi kita perhati lagi. Baik, perhati yang saya hantar itu satu lagi yang saya hantar screenshot untuk perjalanan satu hala. Baik. Perhati di 31 Oktober exit port. Nampak sifat satu hala perjalanan sehingga akhir US 31 Oktober. Price itu close di luar. Dia close di atas high untuk paling tinggi di dalam port sebelumnya. Begitu. Dan pada di 3 November, perhati. Price ini disambung lagi dan dia close lagi di atas high semalamnya di 31 Oktober. Begitu. Ini adalah inilah yang dikatakan sifat. Baru satu yang saya tunjukkan kepada. Baik, perhati sifat yang kedua untuk HH1 exit port. Sifat yang kedua untuk HH1 exit port. Baik, cuba perhati pada tulisan itu. Iaitu sifat akhir trend perjalanan sering tidak berfungsi. Manakala sifat akhir di trend repair sering berfungsi dengan baik. Nampak Yang mana apabila rakan-rakan perhatikan dalam muzakarah-muzakarah sebelum ini,
rajin ada saya terangkan tentang zone B, ada saya terangkan tentang trend perjalanan, ada saya terangkan tentang trend merepair. Okey. Kedua keadaan perjalanan dan merepair itu berbeza. Isyarat-isyarat akhir perjalanan berbeza juga dari segi penggunaannya. Lazimnya untuk market di dalam port akhir dan awal trend perjalanan banyak yang valid, okey, dan boleh dikatakan valid, okey, bergantung kepada support-support yang ada lah. Baik. Manakala trend repair juga di dalam port banyak juga yang valid. Tetapi pada market exit port ini trend perjalanan sering tidak berfungsi dengan baik. Kerana apa? Kerana sifat perjalanan itu satu hala. Yang kita nampak tadi lah. Bila satu hala perjalanan, bila satu hala trend dia ada repair kan? Okey, trend yang satu hala itu jangan cari akhir. Kerana apa? Akhir pada trend perjalanan untuk exit port lazimnya tidak berfungsi dengan baik. Boleh kata kuranglah daripada 10% pun saya fikir kurang lagi lah. Yang mana untuk sesuai, untuk perkara yang sesuai, untuk trade di exit port, selepas exit port, kita bukan cerita sebelum exit port, selepas exit port. Untuk kita trade selepas exit port, kita perlu cari di market repair yang mengeluarkan sifat akhir perjalanan. Sifat akhir perjalanan boleh selak balik apa yang Abang Z cerita sebelum ini. Ataupun sifat merepair bagaimana dengan kehadiran laut tenang. Ataupun repair kategori 1, 2 candle besar terus ke zone B. Jadi sifat-sifat repair ini sesuai diguna pakai untuk entry di exit port. Perhati lagi ayat itu, iaitu kelaziman market exit port dengan TKJ ataupun TKZ pada trend perjalanan. Nampak? Pada trend perjalanan sering batal. Dan sebaliknya, jika di trend repair sering valid. Begitu. Nampak ya? Jadi ini ialah antara sifat untuk H1 exit port. Bagaimana asasnya daripada perjalanan satu hala itulah yang kita nampak, yang kita belajar tadi. Baru tadi kita belajar. Perjalanan satu hala itu. Baik, perhati dalam screenshot tu di 1 Oktober. Sebenarnya ada beberapa lagi sifat akhir perjalanan tu. Tempat yang saya tanda anak panah tu. Ada lagi di bawahnya pun ada lagi. Tapi saya tandalah satu je dulu. Okey, nampak di exit port di 1 Oktober itu. Dah ada candle besar. Candle besar ni lazimnya mengakhirkan perjalanan. Tetapi disebabkan sifatnya satu hala dengan isyarat-isyarat awal. Ada bentuk HHJ kuat, ada gabungan 3 candle berlawanan dan menyebabkan market ini exit port. Perhatikan sifat-sifat candle besar itu tidak berfungsi dengan baik sebagai akhir perjalanan. Yang mana dia berada pada trend perjalanan tu, dia bukan pada trend repair. Nampak tak? Dia terus exit dengan trend perjalanan. Mana ada exit dengan trend repair? Antara trend perjalanan dengan trend repair ni, trend perjalanan lebih panjang. Jadi tidak ada istilah exit dengan trend repair. Okey. Jadi perhati di 1 Oktober itu sifat akhir. Sifat akhir pada trend perjalanan itu tidak berfungsi dengan baik. Kerana ketika itu exit port. Kemudian perhati lagi di bawah dia itu pukul berapa dia tu ini 1 Oktober 5, 4, 3, 2 pagi. 2 pagi tu sebelum tu ada doji. Lagilah ada isyarat untuk market putar arah untuk market mengakhirkan perjalanan. Bukan putar arah, mengakhirkan perjalanan. Tapi market tak akhir pun.
Market tak akhir pun. Lepas tu dia sideways, dia teruskan lagi perjalanan esok harinya. Nampak? Jadi inilah. Bila kata antara sifat H1 exit port, a candle sifat akhir perjalanan yang besar tu pada trend menurun itu tidak berfungsi dengan baik untuk mengakhirkan perjalanan. Nampak lagi tak candle-candle selepasnya terus lagi ada sell. Nampak? Jadi inilah yang saya nak ceritakan pada rakan-rakan. Kita perlu tahu sifat-sifat market. Hari semalam kita dah tahu sifat untuk dalam pot. Hari ini kita pergi pada mengenali sifat exit pot lah. Begitu. Baik, perhati pada gambar yang kedua itu. Pada gambar yang kedua yang saya baru saja hantar, market 10 Oktober. Tadi market 1 Oktober. Ini sekarang ni market 10 Oktober yang saya baru hantar. Sama juga. Market itu exit pot. Nampak? Dia exit pot, nampak dia mengeluarkan shadow rejection yang kuat. Sama juga. Shadow rejection yang kuat ini adalah sifat akhir perjalanan. Sehingga selepas tu dia membentuk doji, dia buat lagi shadow sifat. Tetapi market teruskan lagi sell. Jadi inilah sifat semasa exit pot. Jangan cari akhir perjalanan. Tugas kita senang je, jangan cari akhir perjalanan. Biarkan market ini menari-nari. Ini kita biarkanlah market ini menari-nari. Sekiranya kita dah entry di HHJ Laut Tenang, di atas tu, di HHJ Laut Tenang type 1, kita bolehlah kita hold position. Bila exit pot ni senang saja. Apa yang perlu kita buat? Hold position. Tunggu sehingga hari esok. Apa yang market nak buat lagi? Begitu. Senang je kita nak tengok exit pot ini bagaimana. Yang penting kita jangan lawan perjalanan market. Begitu. Okey, nampak ya? Baik. Saya telah hantarkan lagi gambar untuk yang kedua ini. Jadi yang saya hantar ini perhati. Di waktu trend repair. Trend repair ni akhir dia berfungsi dengan baik. Dia tak sama macam trend perjalanan. Trend perjalanan walaupun ada candle besar, amat risiko untuk kita entry berlawanan. Tetapi bila pada trend repair, ada candle besar, mengakhirkan trend repair itu isyarat akhir trend repair sangat valid dan lazim berfungsi dengan baik. Lazim berfungsi dengan baik. Perhati pada 10 September itu, market menaik 10 September. Dia menaik daripada pagi dengan HSJ Laut Tenang. Kemudian dia keluarkan beberapa kali dah candle besar tu. 1, 2, 3 candle besar. Nampak? Baru price turun. Turun itu bukannya turun tukar arah. Turun itu ialah turun merepair. Macam mana kita nak tahu turun itu hanya merepair? Market ini dia tidak akan terus turun begitu sahaja. Dia perlukan isyarat-isyarat. Dia perlukan isyarat-isyarat untuk menguatkan dia terus turun. Sekiranya pada hari yang sama dia terus kuat buy, hari yang sama juga dia terus sell banyak-banyak, dia tak akan jadi begitu. Dia tidak akan jadi begitu. Untuk EJ inilah. Untuk EJ ini. Maksud saya yang saya maksudkan itu, turun itu bukannya turun tukar arah. Kita tahu yang menukarkan arah market daripada trend yang kuat buy ini nak tukar kepada sell,
mestilah dengan gabungan bentuk-bentuk market HSJ. Tapi di sini tidak ada gabungan bentuk-bentuk market HSJ semasa untuk turun tu. Di awal lagi tu. Nampak tak? Untuk daripada zone B trend sell tu. Trend sell repair tu. Di 10 September. Dia turun begitu je. Sell besar. Kemudian dia buat laut tenang. Duk-dak. Buy, sell. Terus ada arah satu daripada laut tenang. Zam satu. Jadi, itulah tempat yang sesuai untuk confirmation. Confirmation. Kita perlukan confirmation. Jadi, kita menunggu. Keadaan ini kita menunggu. Kalau kita cerita bahagian masa baru ni, nampak tak masa dia berlaku waktu repair tu waktu bila? Sama juga. Di akhir US. Sama. Kita tengok hari semalam, keesokan hari di 11 September. Sama juga. Dia berhad di waktu US. Begitu. Sama juga di 12 September. Dia berehat di waktu US. Begitu. Jadi, sekiranya kita perhatikan, okey, di 10 September tu, dia keluarkan candle besar. Candle besar itu, cuba perhati candle-candle selepas ni. Tidak ada candle yang melewati lah di bawah low candle besar. Menunjukkan candle besar itu sendiri, seperti mana yang Abang Zack cerita baru ni dalam keadaan candle sifat, tidak ada. Menunjukkan candle besar itu, support low dia berfungsi dengan baik. Yang mana untuk market repair yang menghasilkan trend ini, lazimnya low candle besar ataupun high candle besar untuk candle buy lah. Okey. Dia sangat berfungsi dengan baik. Menyokong. Begitu. Sehingga kita nampaklah ada pula gabungan, ada HSJ laut tenang di market repair, ada arah semula. Begitu. Baik, perhati lagi di 11 September. Okey. 11 September market menurun semula. Nampak? Disebabkan semalam 10 September dia mengeluarkan HSJ laut tenang. Jadi kita tak perlu risau lah. Dia turun semula, dia akan berada di HSJ laut tenang itu juga. HSJ laut tenang ini sifat market untuk support dan resistance. Tapi tak apalah. Sekarang ni kita nampak, kita tunjukkan sifat akhir perjalanan. Sifat nombor 2. Yang mana perhati dia menurun daripada pukul 7 pagi. 7, 8, 9. 9 tu terus sell besar. Dan perhati, pada 10, 11 tu dia keluar laut tenang menaik. Kecil-kecil. Dari besar-besar kepada mengecil-mengecil. Kemudian, pukul 12 dia di jam 12, okay, market mengeluarkan arah buy semula. Begitu. Jadi menunjukkan candle di dalam repair market yang membentuk candle besar mengakhirkan trend repair itu sangat berfungsi dengan baik. Begitu. Nampak Cuba perhati 10 September dengan 11 September apa persamaan? Iaitu persamaan dia market repair, keluar candle besar, dia buat laut tenang. Sama juga di 11 September market repair dengan trend dia keluar laut candle besar, dia sambung dengan laut tenang. Okey, cuba perhati lagi di 12 September. 12 September market repair, nampak 12 September tu yang sell tu, sell doji, sell besar. Kemudian dia buat laut tenang. Nampak persamaan pada 3 hari ini sama. Jadi market repair yang paling cantik apabila dikeluarkan candle besar, ada laut tenang, ada arah sambung semula. Kita dah nampak dah. Sifat market ni sama je. Cuma bentuk candle itulah yang lain. Tetapi kita tahu nama-nama, asas-asas. Penting asas-asas ini. Candle itu tak sama. Masa berlaku tidak sama. Okey. Tetapi dengan bentuk market, dengan volume berulang yang sama, kita nampak, oh dia nak jadi macam ni. Oh dia nak jadi macam ini. Sebab itu saya pernah katakan dulu. Sebelum-sebelum ini adik Din juga pernah katakan.
kita jangan lihat atas. Atas itu orang-orang yang dah berjaya. Kita lihat saja, kita nak follow, terus follow. Kita tak tahu orang yang berjaya itu mempunyai asas yang sangat kuat. Manakala kita yang nak terus follow ni, terus menganggapkan untuk belajar trade hari ini, berjaya profit hari esok dan seterusnya. Bukan begitu. Kita perlu tanamkan dalam minda kita, dalam ingatan kita. Bentuk-bentuk market yang berulang ini tanamkan. Supaya asas dia itu tidak menjadi duri dalam daging kita di kemudian hari. Orang-orang yang dah berjaya itu, asas-asas yang berada pada dirinya memberi manfaat pada dia. Tetapi kita ni sekiranya tidak menanamkan asas yang kuat, asas itu akan jadi duri pada kita. Begitu. Jadi inilah salah satu cara saya tunjukkan kepada rakan-rakan satu-satu. Sifat-sifat market ni tunjuk satu-satu. Repair ada, laut tenang. Repair. Nampak? Dalam keadaan ini saya menunjukkan sifat akhir trend repair. Yang mana sifatnya di market exit pot, ia berfungsi dengan baik. Jangan cari sifat akhir di perjalanan trend. Okey? Carilah sifat akhir di trend repair. Okey? Nampak ya? Okey. Jadi rakan-rakan yang saya hormati sekalian, kita teruskan lagi. Oh, sedar tak sedar dah hampir 1 jam kita bercakap. Kita bermuzakarah. Okey, baik. Kita teruskan lagi. Baik, perhati sifat yang ketiga untuk H1 exit pot. Okey, yang ketiga ini sifatnya mempunyai sifat awal yang valid pada songsangnya atau arahnya. Songsangnya atau arahnya samalah. Selepas market repair atau laut tenang. Ini yang saya nak cerita tadi. Okey, nampak dia mempunyai sifat awal. Tadi tu sifat akhir pada market repair. Ini pada sifat awal yang valid pada songsang atau arah selepas market repair atau laut tenang. Baik, cuba kita perhati ya. Baik. Tadi saya tunjukkan kepada rakan-rakan sifat akhir pada market repair, tapi sekarang ini ialah sifat awal. Sifat awal pada arah yang sambung semula. Senang kata sifat awal ni dia songsang lah daripada market repair tadi. Nampak anak panah yang saya tunjukkan itu? Dia menjadi arah untuk follow semula trend yang asal. Trend yang asal ialah buy. Market ni kemudian dia merepair. Dia buat laut tenang. Kemudian dia buat arah ke buy semula. Follow trend asal. Okey. Trend asal exit pot lah. Okey. Nampak ya. Pada 10 September. Cuba perhati ya. Selepas pada candle besar sell, laut tenang. Terus ada awal. Perhati lagi pada 11 September. Okey. Dia buat candle besar sell. Okey. Market repair lah itu. Okey. Dia buat laut tenang. Kemudian dia buat awal semula. Untuk sambung trend yang asal. Trend exit pot. Nampak tak? Laut tenang tu laut tenang menaik. Okey. Kemudian terus ada arah market. Kita bukan entry di situ. Saya tandakan itu sebagai arah market. Kemudian kita entry di selepas itulah. Begitu. Nampak ya? Jadi, inilah dia antara sifat akhir dan sifat awal semasa market repair. Perhati lagi pada 12 September, perkara yang sama berlaku. Okey? Dia ada sifat akhir untuk market repair, laut tenang, kemudian awal semula. Okey? Pada 12 September itu, dia terus awal dengan candle yang keluar daripada HJ laut tenang. Jadi rakan-rakan nampaknya sifat awal ini berfungsi dengan baik
selepas keluarnya akhir market repair. Mudah je. Mudah je. Perlahan-lahan. Sama juga macam di akhir US 11 September tu sebenarnya. Sebenarnya sama je. Tapi saya taklah tanda kat situ, sama je sebenarnya. Di akhir US 11 September tu ada juga. 11 September tu, okey, dia asalnya dia buat macam TKU biasa. Okey, takkan jadi begitu. Kemudian dia buat HSJ Laut Tenang. Kononnya dengan shadow sekali ada HSJ shadow. Tapi arahnya buy selepas HSJ Laut Tenang. Spoil betul. Jadi rakan-rakan yang pada ketika itu cuba sell awal. Bila nampak ada isyarat tak jadi untuk sell, follow semulalah buy. Close cepat-cepat yang sell daripada HSJ shadow. Saya bercakap begitu macam saya buat je ya. Okey, nampak ya? Spoil, memang spoil. Bila ada nampak dah macam TKU. Dah bentuk TKU, dah bukan macam TKU, bentuk TKU. Dah ada perjalanan akhir buy, dah ada isyarat, okey semua. Tiba-tiba ada TKU Tiba-tiba ada lagi HSJ shadow. Besar tu, luar biasa daripada bentuk-bentuk market sebelumnya. Dibuat lagi HSJ Laut Tenang di akhir US 11 September. Tapi yang spoilnya arahnya buy. So, bila arah daripada HSJ Laut Tenang buy, enjin untuk menolak. Enjin ni. Enjin awal untuk menolak kepada sell dah tak ada. So, market terus lagi pergi ke arah buy. Begitu. Tambahan lagi di hari esoknya 12 September, terus lagi market ke buy, atas lagi daripada high HSJ shadow. Confirm market ni terus buy. Begitu. Jadi bila market repair di 12 September, ada candle besar sell. Okey, pada market repair itu ada HSJ Laut Tenang. Okey, ada pula arah buy. Follow terus. Okey. Nampak. Jadi kerana apa? Kerana market ni belum lagi kategorinya masuk dalam pot. Dia masih lagi di luar pot. Begitu. Di exit pot. Masih lagi dalam pelayaran laut dalam. Begitu. Baik, kita teruskan lagi dengan sifat yang keempat. Kita teruskan lagi dengan sifat yang keempat untuk HH1 exit pot. Iaitu ia mempunyai volume bersaiz besar yang sering berulang-ulang. Ingat tak semalam? Semalam tu sifat dalam pot ada saya sebut volume bersaiz kecil. Volume bersaiz kecil ni dia berulang di dalam pot sahaja. Tetapi apabila melibatkan exit pot, dia ada juga volume. Tapi volumenya bersaiz besar. Yang mana dia berulang. Macam mana kita nak tengok berulang dia tu? Ada caranya. Cuba lihat. Iaitu sifat volume maksimum berulang yang perlu digandingkan dengan volume exit pot. Volume exit pot yang perlu digandingkan tu, kita kena cari yang sebelum-sebelumnya lah. Contohnya sebelumnya ada exit pot. Okay? Sebelumnya lagi ada exit pot. Kita perlu ukur volume exit pot itu bagaimana. Kerana apa? Kerana sifatnya yang berulang. Perhati lagi ayat tu. Perlu digandingkan dengan volume exit pot di sebelum-sebelumnya. Di pot sebelum-sebelumnya lah. Yang mana ia amat berkait rapat dengan candle sifat akhir awal perjalanan exit pot. Jadi kita nak cari sifat akhir awal exit pot ni mudah juga sebenarnya. Tetapi kita bukannya terus nampak je candle besar, kita terus nak apa? Nak terus je, tak boleh. Kita mesti ikut volume besar. Macam mana kita nak ukur volume besar? Okey, begini. Baik. Begini caranya, cuba perhati pada screenshot yang saya baru hantar lagi tu Okey, perhati daripada 25 September. Okey. Nampak tak? Dalam proses dia exit pot tu dah banyak dah dia keluar. Sebelum exit pot lagi dia dah keluar candle besar menunjukkan akhir perjalanan. Tetapi kenapa dia tak berhenti? Kerana dia buat volume.
volume tu kalau kita perhati, nampak tak? Di 1 Oktober, di 13 Oktober, yang exit di 10 Oktober tu, semuanya berulang 120. Nampak? Jadi di sekitar 120 itulah yang kita perlu alert untuk mencari akhir perjalanan. Begitu. Senang kata di sekitar 120 itu kita mencari candle songsang lah. Confirm. Perhati ya, di 25 September 120. Okey. Ini bukan sekadar di 25 September sahaja. Di belakang-belakang ni ada lagi berulang 120. Lebih kurang lah. Lebih kurang. Saya dah tunjukkan kepada rakan-rakan bagaimana cara mengira volume. Sebelum ini. Dah ada 3 cara kita mengira volume. Kita mula-mula kita ambil volume yang tepat. Kemudian kita bundarkan yang keduanya. Kemudian yang ketiga kita samakan. Begitu. Jadi ini bila kita dapat, ni 120 ni sebenarnya dah dapat dah daripada volume sebelum-sebelum yang exit part. Jadi di sekitar 120 inilah kita perlu alert. Begitu. Nampak tariknya itu di zone B, tempat mula mengukur volume. Baik, perhati lagi di 1 Oktober. Di 1 Oktober, nampak tak? Dah ada doji di akhir US. Tapi volume tak cukup lagi. Sikit lagi nak cukup. Jadi, dekat volume-volume itulah kita standby. Tapi bila lepas kena songsang tu, dia keluar pula HSJ laut tenang arah sell. So, tak jadilah kita nak buy di 2 Oktober. Kerana HSJ laut tenang arah sell. Begitu. Nampak So, nampaknya lagi di 10 Oktober terus ke 13 Oktober pagi tu. Volume berulang 120. Jadi volume exit port ni kita perlu gandingkan dengan volume exit port jugalah. Cara dia tu. Yang senang kita nak katakan, volume untuk exit port ni yang bersaiz besar ini, kita perlu cari ukur volume sebelum yang bersaiz besar yang pada masa itu exit port jugalah. Begitu. Nampak Okey. Jadi inilah tempatnya bagaimana kita nak lihat. Bagaimana? Selain daripada itu kita perlu alert lagi. Sebenarnya kita bukan terus kita buka buy dekat situ market terus buy. Tidak, bukan. Nampak tak bermula daripada 25 September. Kalau kita terus hold buy di situ sampai 13 Oktober, margin call jawabnya. Yang cuma kita nak tahu, market boleh berhenti dahulu di situ. Kemudian market buat pot dulu. Okey, nampak? Kita bukannya buat ni untuk terus entry, bukan. Kita nak tahu sifat market ni, kita nak tahu tempat dia berhenti. Tempat dia berehat dulu. Ataupun tempat untuk dia buat pot dulu. Kalau dia terus putar arah, perlu ada bentuk-bentuk HSJ lah. Kemudian gabungan-gabungan untuk enjin terus putar arah. Sekiranya tidak ada, tak dapat juga. Begitu. Nampak ya? Okey, baik rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Ini antara volume exit port yang berulang. Baik, kita perhati lagi untuk volume exit port yang berulang ini. Baik, perhati lagi pada 17 Oktober. Okey, nampak 17 Oktober itu. Okey. Tetap sama, dia exit pada ketika gap tu Dia exit pada ketika market gap tu. Dan dia buat anak trend. Anak trend tu dia nak mencukupkan volume kepada 120 juga. Begitu. Ini nampak tak di 21 Oktober. 21 Oktober dia exit tu. Sehingga ke low tu nampak 120 dia berhenti. Sehingga dia 23 Oktober pun sama dia berhenti di 120. Okay, nampak tak di exit port di 28 Oktober. Okey.
pun sama, 120. Jadi bila berlaku sifat berulang, inilah sifat. Bila berlaku perkara yang berulang, inilah sifat. Begitu. Sama macam kita lah. Sifat kita apa? Bila kata sifat kita apa, bermakna kita sentiasa buatlah perkara itu. Contohnya kita suka korek hidung. Bermakna korek hidung itu ialah sifat kita. Pantang orang tak ada, tengok tepi kiri kanan tak ada. Oh, terus korek. Geruk gerak, geruk gerak, geruk gerak. Wah, keras betul. Contoh. Begitu. Itu sekadar contoh. Jadi rakan-rakan. Ini antara sifat. 4 perkara ini. Antara sifat H1 exit port ataupun H1 laut dalam. Sama jugalah. Ataupun ini sifat-sifat pelayaran H1. Sama juga. Ingat lagi tak semalam saya ada sebutkan pada rakan-rakan. Ada muzakarahkan pada rakan-rakan. H1 ini adik Din menggambarkan seperti sebuah kapal. Berlayar. Ada berlayar. Ada berlabuh di dalam port. Begitulah. Bila berlayar ni perlu berada di laut dalam. Bila di port ni kita berada dalam satu kawasan. Begitu. Jadi bila kita lihat forex ini sama seperti perkara-perkara lain dalam dunia ini, kita nampaklah sifat-sifat perjalanan market. Kita mahukan sifat inilah. Begitu. Baik, mari kita perhati lagi. Sifat yang kelima. Perhati pada gambar yang saya telah hantarkan itu. Sifat yang kelima untuk H1 exit port. Yang mana sifat yang kelima ini ia mempunyai mempunyai hanya H1 high untuk market satu hala menaik ke arah buy. Dan juga ia juga hanya mempunyai H1 low untuk market satu hala menurun ke arah sell. Jadi rakan-rakan, cuba perhati lagi. Iaitu H1 high semalam sahaja. Ataupun H1 low semalam sahaja. Sebagai panduan kedudukan atau radar semasa di laut dalam. Pada kedudukan senang kata beginilah. Apabila exit port ke arah buy, bermakna tidak ada lagi dah H1 low. Kita hanya tanda H1 high bahawa ke hari esok. Sekiranya market terus buy, jadi kita hanya tanda H1 high sahajalah. Tak perlu dah H1 low. Kerana H1 low dan H1 high ini untuk market di dalam port. Market exit port ini hanya perlu satu sahaja. Tak perlu dah dua-dua. Nanti kita jadi pening. Mengapa nak dua-dua? Kita perlu minda kita itu, fikiran kita itu kita perlu terbukalah. Kita perlu datangkan sebab lah. Begitu. Dengan sebab kita hanya ambil satu. Contohnya exit port ke arah buy. Kita hanya pakai H1 high. Jadi daripada H1 high itulah benchmark untuk pembentukan port yang baru di masa-masa hadapan. Begitu. Jadi rakan-rakan, cuba perhati dalam screenshot. Dalam screenshot yang saya akan hantarkan ini. Okey. Baik, perhati market 25 September. Perhati market 25 September yang saya tandakan H1 low. Garisan warna purple tu ya. Okey, warna magenta tu ya. Okey, perhati. Kita tidak tanda dah H1 high. Pada hari itu di 25 September kita tak tanda dah H1 high ni. Secara realiti lah. Sekarang ini sekiranya rakan-rakan perhati dalam port tu,
yang pot daripada 19 September sehingga 25 September tu, sebenarnya ada HH1 high dan HH1 low untuk setiap hari, dibawa ke hari hadapan. Tapi bila kita dah mahir, ini saya cerita bila dah mahir. Okey, nanti sampai pada waktunya saya akan ceritakan bagaimana membuat pot. Ada caranya nanti ya. Ada dalam jadual kita itu. Okey. Jadi cuba bayangkan di dalam minda kita berada di 26 September. Yang mana hari semalamnya tu kita dah nampak 25 September tu exit pot. Bila kita berada di 26 September pagi, kita tak nampak lagi lah 29, 30, 1 Oktober, 2 Oktober. Begitu. Okey. Jadi yang perlu ada ialah hanya H1 low 25 September sahaja. Tak perlulah HH1 high-nya untuk kita tanda lagi. Kerana apa? Sebab dia dah exit pot. Sehingga akhir US 25 September telah exit pot itu. Nampak ya? Begitu. Jadi rakan-rakan, cuba lihat lagi ya. Di 2 Oktober. 2 Oktober itu semalamnya 1 Oktober telah exit pot. Okey? Jadi kita hanya tanda HH1 low sajalah. Untuk sebagai penanda aras. Sama juga di 13 Oktober. Yang mana semalamnya di 10 Oktober itu exit pot. 10 Oktober itu exit pot. Jadi di low 10 Oktober itu kita tandakan. Kita tandakan hanya HH1 low. HH1 high kita tak pakai dah pada waktu exit pot ni. Pada waktu exit pot ni kita tak pakai dah HH1 high. Dia ada setara mana sehingga mana. Okey, kiraan bagaimana untuk mendapatkan HH1 high dan HH1 low. Ramai rakan-rakan keliru dengan HH1 high dan low ini. Walaupun saya terang nanti, tapi tak apalah, kita perlahan-lahan lah. Ada usaha, insya-Allah, begitu. Baik, perhati lagi untuk nombor 5 sifat market ni. Nampak tak di 17 Oktober exit tu exit tu dia exit dengan gap. Nampak dia exit dengan gap. Tapi kita tetap tandakan HH1 high sahaja. Kita tak tanda dah HH1 low untuk 17 Oktober untuk kita bawa ke 20 Oktober. Nampak Jadi kita tanda itu tujuannya untuk apa? Untuk kita nak lihat lah. Untuk kita nak lihat setara mana exitnya itu. Setara mana. Kerana biasanya apabila exit pot ini bentuk market sehala. Satu hala perjalanan. Kita hanya menanda di dalam pot untuk market dalam lingkungan satu kawasan harga. Tetapi bila exit pot ini, market satu hala perjalanan. Baik, perhati di 21 Oktober, market exit pot. Sehingga akhir US tu tidak masuk. Sama macam yang pertama tadi sifatnya. Cuba perhati, sehingga sampai di 22 Oktober, low dia sahaja di 21 Oktober, kita bawa ke hari esoknya di 22 Oktober. Kita tak ambil dah high semalam. Kita hanya ambil low sahaja. Untuk lihatlah sejauh mana market nak meneruskan perjalanan atau membentuk pot yang baru. Itu sahaja. Kerana apa? Kita perlu tahu kedudukan. Tujuan untuk buat ini untuk kedudukan kita di dalam market. Sekiranya kita tidak tahu kedudukan, ini amat berbahaya pada diri kita. Kedudukan dalam market bila melibatkan pot ini sangat penting. Baik, perhati lagi di 27 Oktober. Hari semalamnya di 24 Oktober itu, market tu pagi 27 Oktober tu dia gap. Jadi gap dia tu ke atas. Okey, nampak jadi kita tetap tanda HH1 high untuk 24 Oktober. Kita tak tanda dah HH1 low. Kita hanya tanda HH1 high. Nampak dia punya kesan itu. Kedudukan market di 27 Oktober itu kita tahu bagaimana. Tapi tak apalah, saya belum cerita lagi, mungkin rakan-rakan tak tahu.
Ataupun ramai juga rakan-rakan yang dah tahu. Saya tengok daripada dah dalam sebulan, 2 bulan ini ramai dah yang semakin hari semakin mengorak langkah kejayaan. Oh, bagus betul ayat itu. Baik, perhati lagi di 29 Oktober. 29 Oktober itu kita tanda berdasarkan high semalam yang exit 28 Oktober itu. 28 Oktober itu exit. Okey. Kemudian di 29 Oktober kita perlu tandakanlah high semalam. Tak perlu dah tanda low. Kerana apa? Sebab dah exit. Kita tak perlu tanda dua-dua lagi dah. Jadi dia bila dah exit ni dia hanya ada satu sajalah. Bila exit ke arah high, bila exit ke arah buy, bermakna HH1 high saja yang kita tanda. Apabila exit ke arah sell, bermakna hanya HH1 low saja yang kita tanda. Jadi ini sebenarnya sifat dia. Sifat HH1 ini apabila exit dia hanya mempunyai satu sahaja. Dia hanya mempunyai satu sahaja. Bila exit dia hanya ada satu sahaja, HH1 high ataupun HH1 low. Begitu. Saya ulang lagi kerana ini penting. Bila exit ke arah buy, hanya ada satu sahaja, HH1 high. Apabila exit ke arah low, ke arah sell, hanya ada satu sahaja, HH1 low. Mengulang itu, bila saya ulang itu menunjukkan ini penekanan ya. Penting. Perhati lagi di 29, perhati lagi di 3 November. Nampak tak? Di 3 November itu lebih jelas nampak kerana market ni jauh bergerak dia. Jadi kita perlu tanda HH1 high di 31 Oktober. Takkan kita nak tanda daripada HH1 low? Jauhnya tu. Mana boleh sama macam itu? Begitu. Memang tak akan jadi. Memang tak akan jadi market terus putar arah untuk menanda HH1 low di 3 November. Nak putar arah ni bukan senang. Market dia ada sifat. Market ada sifat putar arah. Tambah-tambah lagi bila exit point ni untuk putar arah dia perlukan bentuk luar biasa. Yang saya dah kata tadi. Okey. Perhati lagi 4 November. Begitu. Sama. Semua caranya begitu. Jadi kita melihat persamaan-persamaan inilah untuk kita study. Perlahan-lahan lihat bagaimana. Begitu. Okey, baik. Jadi saya fikir kita rehat sekejap ya. Oh, letih juga ya bercakap terus straight sejam, 1 jam setengah. Kita rehatlah sekejap. Take 5 ya. Ambil angin, luruskan kaki, badan, pinggang dan sebagainya. Iklan. Okey. Okey, kita sambung. Okey. So, perhatikan ya. Saya baru sahaja hantar. Saya hantar. Oh, Abang Z pun ada hantar tu. Semuanya gambar cewek-cewek tu. Malam Jumaat. Aduh. Okey. Baik, perhati pada gambar cewek yang pertama Oh, silap. Cewek pula dah. Perhati pada gambar HH1 exit port yang nombor 6 je. Saya pun dah tersasul. Okey. Untuk gambar HH1 yang nombor 6 tu ya. Yang nombor 6 tu cuba perhati ya. Cuba perhati dia punya keadaan nombor 6 itu. Iaitu kurang zone B trend berbanding zone B harian. Lebih kurang begitulah. Oops.
Adik Din ado. Ada gambar cewek. Okey, perhati ya. Tapi saya fikir tidak sesuai lah ayat itu. Saya tadi pun saya dalam keadaan mamai tu ya. Bukan zombie harian itu, bukan. Dia kurang zombie trend. Dia kurang begitu. Zombie kurang lah, senang kata. Sekejap saya hantarkan yang sebetulnya. Saya hantarkan yang sebetulnya. Okey, baik. Itulah. Maklumlah bila dah banyak-banyak tu dia jadi apa? Bercelaru juga. Rasanya saya dah buang dah tadi. Tiba-tiba dia ada semula. Okey. Okey, so perhati dia kurang zombie. Bila exit port ni dia kurang zombie. Dalam sehari itu dia kurang zombie. Perhatikan ayat itu. Iaitu disebabkan perjalanan tren yang satu hala. Dalam satu hari. So, biasanya untuk market di dalam port, zombie banyak kelihatan. Trend bertukar. Sana sini, atas bawah. Jadi zombinya sentiasa banyak untuk market dalam port. Tetapi bila condition market exit port dalam proses kita mengenali ini, zombinya kurang. Kerana apa? Kerana perjalanannya itu satu hala perjalanan. Begitu. Baik, mari kita lihat gambar yang saya baru hantar. Gambar yang saya baru hantar itu. Cuba perhati di 25 September. Di 25 September. Okey. Di 25 September itu zone B. Cuba perhati. Zone B itu daripada atas itu ada satu zone B. Okey. Kemudian di bawah itu di low, HH1 low tu ada satu. Saya tidak tanda. Bermakna pada hari itu di 25 September hanya ada dua sahaja zone B. Nampak ya? Pembentukan dia itu. Jadi bila begitu dia tidak banyak. Kita tak cerita zombie harian di sini, kita cerita zombie trend ya. Okey? Nampak ya? So, rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Saya bawa lagi ke 1 Oktober. Cuba perhati. Di 1 Oktober itu 1 Oktober itu dua juga zombie yang kelihatan untuk market exit port. Okey, yang pertama pagi tu dia buat buy. Okey, ada zombie. Kemudian selepas itu dia sell terus perjalanan satu hala. Jadi ini menunjukkan dia kuranglah zombie berbanding dengan hari-hari yang lain melibatkan banyak zombie. Begitu. Dan perhati lagi di 10 Oktober yang market exit port tu ya. Pada hari itu hanya ada satu zombie sahaja yang kelihatan. Saya dah cakap tadi bukan zombie harian, zombie trend. Untuk market menaik daripada pagi itu market semalam. Di 9 Oktober dia naik bawa ke Tokyo, kemudian daripada Tokyo tu terus saja sell bawa sampai ke US di 10 Oktober. Jadi hari itu zombie trendnya hanya ada satu sahaja. Begitu. Jadi saya bawa rakan-rakan mengenali sifat exit port ini. Dari segi zombinya, dari segi perkara-perkara daripada nombor 1 hingga nombor 5 tadi. Dan ini sekarang ni nombor 6-nya zombie. Kerana zombie ini melibatkan perjalanan trend. Trend ini kita perlu lihat jugalah daripada exit port dengan di dalam port. Begitu. Supaya kita jelas bagaimana pembentukan zombie di dalam port, bagaimana di exit port, bagaimana. Jadi rakan-rakan boleh nampak kita dalam proses mengenali ini. Dalam proses mengenali. Baik, kita teruskan lagi ya. Okey, kita teruskan lagi dengan sifat untuk kita mengenali HH1 exit port ini. Yang ketujuh, antara sifat HH1 exit port ini, dia mempunyai support ataupun resistant TBST di HH1 high sahaja. Okey, untuk perjalanan menaik lah. Dan HH1 low sahaja untuk perjalanan menurun. Seperti mana yang kita dah tahu tadi,
Apabila market itu menaik exit pot, hanya ada H1 high saja. Yang mana tadi kita nak menggambarkan bila menaik exit pot itu ada H1 high saja. Bila turun exit pot itu hanya ada H1 low saja. Tapi bila melibatkan H1 high untuk market menaik ataupun H1 low untuk market menurun exit pot, ia juga melibatkan support dan resistance. Cuba perhatikan. Bila kata H1 high ataupun H1 low, walaupun di dalam pot, dia tetap mempunyai support dan resistance dia yang tersendiri. Sama juga untuk H1 exit pot ini. H1 high dia sahaja juga mempunyai support ataupun resistance TBST, ataupun H1 low dia sahaja juga mempunyai support dan resistance TBST. Yang mana dia berganding rapat. Dia berganding rapat bergabung dengan perkara-perkara yang lain. Ini saya hanya cerita secara berfokus untuk kita faham keadaan H1 di exit pot ini. Okey, saya bawa ke rakan-rakan kepada live market. Baik, perhati pada market 25 September itu, saya hanya buat singkatan tu. Sepatutnya SNR TBST. Support dan resistance TBST. Tapi tertinggal TBST tu. Maafkan saya. Jadi perhati support, dia menjadi support ketika ini. Okey. Dia menjadi support pada H1 low. Nampak? Kerana apa menjadi support? Cuba perhati di 26 September. Semua market berada di atas H1 low exit pot semalamnya itu. Jadi pada ketika ini, market ini bila jadi begini sehingga US Open, ini isyarat pertama market ni nak buat pot dah ni. Begitu. Nanti kita akan belajar lain. Tapi dalam satu konsep yang kita belajar sekarang, support untuk H1 low ketika exit pot di sell, dia mempunyai supportnya yang tersendiri untuk menahan market. Begitu. Dia mempunyai supportnya yang tersendiri. Sama juga untuk market dalam pot, tetap sama kan? Yang kita tahu market dalam pot, H1 high, H1 low pada setiap hari itu mempunyai support dan resistance. Okey. Sama juga pada market exit pot ini. Apabila exit pot satu hala sehingga akhir US dan bawa ke hari esok tu di 26 September dalam screenshot tu, kita tak tahu lagi status market bagaimana. Kerana dia baru exit semalamnya. Jadi H1 low yang dari 25 September inilah sebagai benchmark, penanda aras kita nak tahu kedudukan kita bagaimana. Jadi dari segi keadaannya yang berlaku pada masa ini, dia menjadi support untuk market ni merepair terlebih dahulu. Mengapa saya katakan merepair? Senang je. Kerana untuk putar arah bukan begini keadaannya. Perlu market kuat. Ada rakan-rakan tanya macam mana dia orang ni tahu merepair? Bantainya market tu terus pergi ke atas. Tidak. Dia tidak akan jadi begitu. Sekiranya rakan-rakan faham keadaan market kuat bagaimana untuk memulakan perjalanan. Jadi kita senang tahu ini repair ataupun untuk trend. Okey. Jadi untuk 26 September ini, bila H1 low berada di bawah market, nampak tak market mereject sampai ke 29 September pun sama. Okey. Dan pada 30 September memerlukan satu candle yang agak dominan untuk pecahkan tu. Kerana apa? Kerana di situ ada juga HSJ laut tenang. Semasa dia buat reject pada 25 September tu ada HSJ laut tenang tu di situ. Jadi HSJ laut tenang ini pada masa ini digandingkan lagi dengan zone B pada waktu ini. Okey, dah beberapa hari. Okey, digandingkan lagi dengan H1 low yang ada pada ketika ini. Nampak tak market ini tertahan sehingga pada 29 September market terus sideways mengeluarkan lagi HSJ laut tenang. Banyak HSJ laut tenang pada ketika ini menjadikan market ini banyak tertahan. Begitu. Jadi
untuk sampai ke 29 September, asasnya dia bermula daripada 26 September tu lah. Untuk kita lihat, oh market ni, oh dia tertahan dulu. Tak apa, biarkan dia tertahan. Begitu. Baik, perhati lagi. Perhati lagi pada berapa hari bulan tu. Okey. Pada pada 13 Oktober. Pada 13 Oktober. Kebetulan market ni semuanya berada di atas H1 low. Tapi biasanya untuk market exit pot kuat ni, contohlah ke sell, market akan duduk di bawah. Tapi bila berada di atasnya, ada dah something market untuk buat pot lah ni. Begitu. Tak apa, nanti kita perlahan-lahan lah. Biasanya bila market exit pot ke sell, lazimnya price akan berada di bawah dia. Tapi yang saya tunjuk ni, price membentuk pot ni. Begitu. Okey, nanti saya datangkan lagi lah. Datangkan lagi screenshot, tapi bukan malam ni lah. Tak sempat ni. Ada lagi beberapa. Okey, cuba perhati 13 Oktober. Sama juga. Di 13 Oktober, yang semalam tu, di 10 Oktober, H1 low. Market tu exit pot hari semalam tu di 10 Oktober. Okey, jadi kita pun tandakanlah hanya H1 low. Okey, H1 high untuk 10 Oktober tak perlulah kita bawa ke 13 Oktober. Kita hanya perlu bawa H1 low 10 Oktober untuk dibawa ke 13 Oktober. Perhati. Nampak tak? Pagi tu pukul 5, 6, 7, 8, 9 terus besar. Dominant. Nampak tak? Okey. Kemudian market terus tertahan. Di atas H1 low semalam. Menunjukkan support dia sangat berfungsi. Nampak sehingga akhir US menunjukkan begitu. Dan sekiranya kita tarik lagi sehingga 14 Oktober, market memerlukan candle yang besar. HSJ volume untuk terus langgar ke sell. Tapi kenapa begitu? Cuba perhati masa selepas market naik TKU di pagi 13 Oktober itu, market buat HSJ laut tenang. Jadi pada waktu ini, support HH1 low pada 10 Oktober ini dia bergabung. Dia bergabung dengan HSJ laut tenang. Yang mana pada ketika ini, itulah yang menjadikan market ini tertahan-tertahan. Dan sehingga di 14 Oktober, market memerlukan candle yang agak dominan untuk apa? Untuk ke bawah. Begitu. Kerana dia merupakan support. Support ni macam dinding lah. Jadi bila dinding nak menembusi dinding ni, perlu kuat sedikit lah. Perlu ada tukul. Perlu ada benda yang keras lah. Kan gitu. Okey. Keras. Waras. Okey. Okey, nampak. Okey, kita teruskan lagi. Okey. Baik, yang ke-8 Yang ke-8 untuk HH1 exit pot sifatnya. Yang mana sifat yang ke-8 ini, ia mempunyai isyarat awal. Dalam perjalanan exit pot ni, dia mempunyai isyarat awal. Untuk akhir perjalanan dia tu dengan HSJ akhir. Maknanya untuk perjalanan exit pot ni, contohnya buy yang lama ataupun sell yang lama, dia sifat dia memerlukan satu isyarat untuk mengakhirkan perjalanan dia. Jadi isyarat dia ni bila menyebabkan perjalanan yang panjang, perjalanan yang lama, perjalanan yang kuat, perjalanan yang keras. Jadi untuk mengakhirkannya tu perlu candle ataupun sifat candle yang keras jugalah. Jadi bila kata keras ini, diperlukan sifat-sifat bentuk market HSJ akhir. Sebagai isyarat awal. Yang mana kedudukan, kebiasaan dia mengakhirkan itu adalah, katakan untuk perjalanan menaik, adalah paling high sekali. Begitu. Sekiranya perjalanan menurun, mestilah yang paling low sekali. Dia akan akhirkan.
Begitu. Cuba perhati ayat itu ya. Iaitu isyarat awal. HHJ akhir sering berlaku bagi memberi isyarat bahawa market akan berhenti. Ingat ya, memberi isyarat market akan berhenti dengan bila ada tu market terus berhenti, lain. Itu perkara tu berbeza. Bila kata beri isyarat ni, dia satu istilah yang berbeza. Dia sama ada, perhati lagi. Yang mana isyarat itu, isyarat untuk market berhenti. Berhenti tu sama ada lah untuk market buat repair dulu ke, untuk membentuk pot yang baru dulu ke, ataupun buat sideway merata dulu ke, ataupun buat sideway menaik ataupun menurun ke. Sehingga mana? Sehingga terbentuk isyarat gabungan untuk sambung perjalanan ke, atau isyarat gabungan untuk putar arah HH1. Biasanya untuk putar, untuk sambung ni, apabila dah hadir HHJ ni, contohnya untuk sambung perjalanan. Untuk sambung perjalanan, katakan market menaik, bye, ada HHJ volume lah katakan. Tiba-tiba, untuk sambung perjalanan ni, market tak perlu dah untuk pot atau pemberian sangat pot 2-3 hari. Dia boleh terus sambung. Tapi untuk putar arah, lazimnya market memerlukan pembentukan pot yang baru. Itu lazim. Saya perhatikan daripada sifatnya, daripada dulu lagi, daripada awal-awal lagi. Memang untuk putar perjalanan ni memang perlukan kepada pot. Dalam HH1. Dia tidak akan boleh terus buy, ada HSG terus sell. Dia tidak begitu. Paling tidak pun pot 2 hari. Begitu. Itu yang saya nampak. Tak tahulah sekiranya ada rakan-rakan yang study dan boleh datangkan bukti, silakan. Saya amat alu-alukan. Kerana apa? Kita perlu lihat. Bukan takut, kita risau. Sekiranya benda perkara-perkara yang kita kaji ini tidak berjumpa. Dan perkara yang tidak berjumpa itulah berlaku di masa hadapan. Perkara kadang-kadang yang berlaku inilah yang menyebabkan kita boleh loss yang besar. Begitu. Kita perlu hati-hati dengan perkara kadang-kadang. Baik, perhati market itu. Market yang menaik daripada exit port 17 September. Dia menaik, 18 September tu di laut dalam. Nampak? Kemudian di 19 September, dia mengeluarkan isyarat akhir HHJ. Dia mengeluarkan isyarat akhir HHJ. Dia keluar isyarat akhir dengan HHJ volume. Dia bergabung dengan HHJ shadow. Nampak ya? Kemudian, dia pun turun. Dia turun. Turun tu sebenarnya bukannya putar arah lagi. Turun tu sebenarnya bukan putar arah lagi. Dia perlukan lagi gabungan lagi. Enjin. Biasanya enjin ni dia berlaku pada akhir US. Ataupun 2-3 hari lagi untuk menggerakkan dia. Perhati di di market repair di 22 September. Di market repair 22 September, nampak arah HH1 pada waktu ini kita dah nampak dia dah hampir bertukar. Kita tak nampak jelas lagi dia bertukar. Kerana apa? Baru ada isyarat akhir dan ada jugalah isyarat awal tu, tapi perlukan lagi gabungan. Ada dia break HHJ laut tenang tu di pagi 18 September dengan 19 September. Tapi itu belum confirm. Yang betul-betul confirmnya ialah pada 22 September. Nampak tak dia keluarkan lagi enjin untuk sell. Bermakna bermula daripada sini confirm market putar arah. Kenapa dia keluarkan HHJ laut tenang type 1. Nampak tak? Di 22 September. Jadi, bila melibatkan dari 19 September, melibatkan daripada 22 September, ini melibatkan port. Dan bila sampai di 23 September, market masih lagi di dalam port. Dia terus naik lagi semula, dia buat lagi. Tapi dia naik tu bukannya dia naik sampai ada gabungan-gabungan untuk enjin untuk buy semula, tidak ada. Dia terus sell semula. Cuba perhati dalam live market. Jadi arah HH1 ini confirm apabila telah ada
enjin untuk sell semula. Begitu. Nampak tak? Jadi, saya nak katakan tadi, sifat pada HH1 exit port daripada 17, 18, 19, saya nak kata ada akhir je. Tapi saya dah melalut dah untuk market putar arah. Tapi tak apalah, sekurang-kurangnya rakan-rakan dapat ilmu sedikit lah. Perhati lagi untuk market isyarat akhir HSJ. Baik, perhati pada 30 September. Ada isyarat akhir HSJ. Nampak? Ada HSJ volume. Nampak? Kemudian ada gabungan lagi dengan HSJ shadow. Shadow itu agak luar biasa. Cuba perhati daripada hari-hari semalam ni. Tidak ada shadow yang luar biasa begitu. Okey? Dan market pun naiklah ketika itu. Dan di pagi 30 September itu, ada juga HSJ laut tenang. Nampak? Ada borai pun ada. Nampak borai? Borai untuk buy. Nampak? Ada dia... Okey, ni jam berapa tu 5, 4, 3, 2, 1, 12, 11 malam. 11 malam tu ada borai tu. Nampak tak? HSJ laut tenang type 1. Okey, market semua berada di dalamnya. Okey. 8, 9 pagi keluar ke arah buy. Nampak tak? Tapi yang paling best lagi, 9 pagi itu dia menjadi borai yang baru. Dia jadi borai yang baru. Kerana apa? Market ni arahnya HH1 sell. Borai yang baru, yang buy tu sebenarnya dia songsang juga. Nampak So, bila kita tarik high dan low, pukul berapa dia keluar tu? 10, 11, 12, 1, 2, 3 petang. 3 petang tidak. Dia keluar ke arah sell. Jadi dia tidak menyokong arah untuk pembentukan arah HH1 buy daripada akhir HSJ semalam 30 September. Nampak Jadi kita senang kata enjin tak boleh start lah waktu ni. 1 Oktober. Enjin tak boleh start nak pergi ke atas lah ni Okey, jadi perhati pada waktu ini, pada waktu ini dia mengeluarkan isyarat akhir HSJ. Nampak Okey, perhati lagi pada market seterusnya. Baik, sebelum kita ke seterusnya, market yang saya baru hantar tadi saya baru hantar market tu cuba perhati semula gambar yang kedua tu sebelum tu. Mesti ada rakan-rakan tertanya. Kenapa apa isyarat akhir HSJ ni berada dalam pot? Sedangkan ustaz cerita, market berada di exit pot. Gini rakan-rakan. Sebab sekarang ni saya dah tunjukkan perjalanan yang dah terjadi. Bila perjalanan yang belum terjadi, sekiranya rakan-rakan ukur lah. Sekira rakan-rakan ukur. Rakan-rakan ukur pot yang terbentuk. Pot yang terbentuk. Cuba perhati. Pot pada waktu itu yang terbentuknya pada low. Pada low 26 September. Jadi HJ volume yang berlaku di 30 September itu, dia membesarkan pot sahaja. Sebenarnya pada 30 September itu, kedudukan pada berlaku HSJ volume itu, dia dah berada di exit pot ketika itu. Tetapi bila kita bawa ke 10 Oktober, bermakna kita terpaksa bawa jugalah low dia tu. Menunjukkan market ini itu dah termasuk semula di dalam pot. Begitu. Sama juga macam gambar yang terakhir yang saya hantar tadi. Perhati HSJ volume dengan HSJ shadow. Baik, pada waktu yang kita nampak sekarang ini, di 16 Oktober, kedudukan tu dalam pot. Sedangkan saya cerita ni market exit pot. Sebenarnya pada ketika kejadian di 16 Oktober, kedudukan ketika itu berlaku HSJ volume dengan HSJ shadow tu, market itu kedudukannya di luar pot ketika itu. Bila kita dah bawa ke 17 Oktober, kita terpaksa tariklah high dengan low semalamnya. Jadi kita nampak terus besarkan pot. Asalnya pada 16 Oktober itu, H1 low-nya pada 14 Oktober. Cuba tarik. 16 Oktober tu dia exit pot ketika itu. Begitu. Sama juga macam yang awal-awal tadi, screenshot yang awal-awal tu. Yang daripada HH1 buy nak tukar pada HH1 sell. Nampak tak dia duduk dalam pot? Tapi itu setelah kita tanda keseluruhan. Pada masa hari kejadian, dia di exit pot. Begitu.
So, rakan-rakan nampak mengapa sebabnya begitu. Sedangkan saya cerita di exit port, tapi apa yang saya tunjuk di dalam port. Sebenarnya pada waktu kejadian tu dia di exit port. Begitu. Itu yang saya nak terangkan. Okey, baik. Saya perlu bersedia dengan apa kemungkinan-kemungkinan, pertanyaan-pertanyaan dalam minda rakan-rakan. Nanti ada yang tertanya-tanya. Oh, ini dalam port. Tetapi sekiranya rakan-rakan perhatilah, daripada dulu lagi apa belaka, sekiranya selepas kita menanda port, kebanyakannya HSJ ni semua duduk di dalam port. Tetapi pada waktu kejadian untuk HSJ akhir dan HSJ awal ni, pada waktu kejadian dia berada di luar port sebenarnya. Ada jugalah yang berlaku dalam port, biasa jugalah. Tapi untuk yang betul-betul akhir di hujung-hujung ni, begitu. Baik, perhati lagi sifat yang ke-9. Oh, sikit lagi kita nak habis ni. Kena habiskan ni. Okey. Sifat yang ke-9 untuk HH1 exit port iaitu mempunyai HSJ laut tenang di penghujung US Open hingga ke Tokyo Open. Atau HSJ laut tenang semasa repair market. Boleh juga. Pada waktu ketika exit port lah. Yang mana fungsinya sebagai support atau resistant perjalanan satu hala exit port. Begitu. Sekiranya rakan-rakan perhatikan, HSJ laut tenang ini fungsi dia besar. Dia menjadi support untuk bila dia exit port tu, dia banyak yang dia jadi support untuk perjalanan port. Sekiranya rakan-rakan perhatilah. Saya terus bawa screenshot yang itulah. Screenshot tu saya dah biasa tunjuk. Tapi saya berkenaan dengan sifat HSJ laut tenang ini, dia biasa berlaku. Dia biasa berlaku pada keadaan exit port itu sendiri. Nampak tak dalam screenshot itu? Dia berfungsi, dia sebagai support kepada perjalanan. Perjalanan HH1 itu sendiri. Perjalanan HH1 itu dia support. Dia saling sahut menyahut antara port ke port yang baru. Begitu. Kita nampak dia punya kewujudan. Inilah fungsi HSJ laut tenang. Yang mana dia sekiranya di bawah, untuk dia naik semula tu dia perlu dominan juga. Biasanya dengan TKU. Biasanya begitulah. Nampak ya? Okey, saya nak express sikit. Okey, perhati lagi. Sebenarnya saya nak mengatakan HSJ laut tenang pada waktu exit port ni, dia punya value dia tidak ternilai. Itu je point yang saya nak sampaikan. Perhati dalam screenshot yang terakhir tu, kotak warna apa tu, zone laut tenang warna purple. Bukan yang warna biru. Jangan perhati warna biru dalam screenshot tu, dia dah bercampur tu. Tapi saya nak rakan-rakan fokus pada warna purple. Warna purple tu HSJ laut tenang. Perhati bagaimana sifat dia, dia support perjalanan. Dia support perjalanan exit port pada ketika itu. Nampak So, rakan-rakan boleh nilai sendirilah bagaimana HSJ laut tenang ini, kekuatannya. Kekuatannya sebagai enjin perjalanan market. Dia menggerakkan. Dan sifat akhir, yang terakhir ni, yang ke-10 ni. Kalau nak cari lagi, boleh cari lagi lah. Okey, perhati sifat yang ke-10 ni. Arah daripada zone A. Yang mana kedudukan zone A ni di exit port lah. Bila dah exit port, hari esoknya ada zone A. Tiba-tiba zone A tu dia menyokong pula arah dia sama dengannya arah exit port. Jadi sebenarnya bila perhati pula zone A tu, sebelum kejadian sebelum zone A tu ada HSJ laut tenang yang berfungsi sebagai menyambung. Jadi sebenarnya zone A tu zone A yang sangat valid untuk kita follow. Inilah perkaranya. Zone A ni ketika exit port ni, dengan arah dia yang menyokong arah HH1 exit port, sangat valid. Nampak tak dalam screenshot 2 Oktober itu? Zone A tu, hari itu dia hari semalamnya di exit port.
Tapi hari itu zon A memberi arah sell. Nampak inilah bendanya. So, bila exit port, contohlah exit port ke arah sell seperti dalam screenshot. Tiba-tiba zon A pun beri arah sell. Yang mana sebelum zon A tu ada HSJ laut tenang type 1. Nampak tak? Inilah bendanya. Confirm. Sebenarnya bila berlaku begini, jangan jangan kecil-kecil ya. Janganlah letak 0.1 bila berlaku macam ni. Itu je maksud yang saya nak berkatakan. Bila berlaku begini, jangan letak 0.1. Rugi sangat. Ambil 10 pip pun tak apa dalam keadaan begini. Tapi 10 pip dengan nilai yang besar. Macam Akak Aira lah. Akak Aira dia tak ambil nilai pip, dia tak ambil pip yang banyak. Dia cari tahu zon A yang betul-betul confirm mengikut arah HH1. Ambil 10 pip, 15 pip, 12 pip saja. Tapi nilai 1 pip tu, itu yang mahal. Begitu. Jadi di GOTI 2 ini, di Akademi TBST ni kita belajar dua-dua. Kita belajar untuk untuk mana tempat yang patut kita gunakan lot yang besar. Mana tempat yang patut kita gunakan lot yang kecil. Begitu. Dua-dua kita bantai lah, senang kata. Dua-dua kita ambil. Kita nak belajar yang itulah. Kerana market ni, market melibatkan exit port dengan dalam port. Exit port untuk hold yang lama lah. Dalam port ni sikit-sikit cukup. Baik, dan screenshot yang terakhir. Masa pun dah sampai 12.30 hampir. Okey, nampak tak zon A yang berada di kedudukan exit port? Zon A itu bertindak sebagai HHJ laut tenang type 1 sekali. Nampak tak? Ini yang kita cari. Ini yang kita cari. Ini yang kita mahu. Bila jumpa, dia bergabung lagi dengan TKT. Sebenarnya ini dia melibatkan HSJ TKT sekali dah ni. Zon A ni ada dekat sini. Zon A ni bila bergabung dengan HSJ laut tenang type 1, dia dah jadi HSJ zon A lah. Dia jadi pula ada HSJ TKT. Dia ada pula kat situ laut tenang type 1 sekali lah tu. Inilah dia bergabung-gabung. Begitu. Jadi bila zon A berada di exit port, bila jumpa keadaan begini, jangan simpan. Masa ni lah kita nak keluarkan segala yang kita ada. Kerana apa? Sebelum-sebelum ni kita banyak bersabar. Okey, ambil sikit. Tiba-tiba sampai keadaan begini. Inilah peluang. Bukan senang market nak jadi macam ini. Setiap hari tidak ada. Market tak berlaku macam ni setiap hari. Sama juga macam market trade bank. Sama juga macam market smart trade. Tak berlaku hari-hari. Tapi bila berlaku tu bila kita jumpa, jangan tunggu lama-lama. Nanti lama-lama. Begitulah lebih kurang. So, saya fikirlah, ingat kesempat untuk cerita lagi sifat market putar arah dalam port. Tapi tak sempat. Nampak gayanya kena sambung lagi lah hari esok. HH1 ni perlukan penekanan. Banyak juga untuk kita muzakarahkan satu persatu. So, insyaAllah hari esok kita sambung untuk HH1 ni. Untuk sifat dan bentuk market. Yang penting bentuk market. Tadi kita dah belajar sifat dia tu. Kita nak belajar bentuk market. Putar arahnya bagaimana dalam port. Begitu. Jadi hari esok kita terpaksa sambung lagi lah. Dan seterusnya nanti hari Sabtu nanti kita masuk pada bentuk market satu arah pula. Bagaimana kita nak kesan tu. Bagaimana kita nak kesan bentuk market putar arah tu hari esok. InsyaAllah berturutan ni hari ni. Memang banyak. Untuk pengenalan pada HH1 ni bukan banyak apa. Kita perlu tahu. Kita perlu kenal. Begitu. Tapi sebenarnya bila kita intai-intai balik, kita ni belajar berulang-ulang je ni. Begitu.
Hari esok, hari inilah kita dah masuk dah baru setengah jam masuk pada hari ini. 21 November jam 9:30 malam nanti okey. Nantilah malam esok lah. Senang cerita, semua dah faham. Kita sambung lagi lah dengan bentuk-bentuk market putar arah dalam port. Okey, insya-Allah. Segala yang terkurang, segala yang terlebih, segala yang menyakitkan hati rakan-rakan daripada percakapan saya ini, daripada muzakarah saya ini, saya mohonlah maaf dari hujung rambut ke hujung kaki. Saya ini manusia biasa. Dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Salam go to impossible. Saya tutuplah muzakarah ini pada jam 12:30 malam. Sejumpa lagi.